Saya Cikgu Anwar. Saya Cikgu Ain. Saya Cikgu Akhilah. Kami bertiga akan menerangkan mengenai model behavioral skill. Baik, sekarang kita akan memberikan penjelasan pembentangan tentang teori pengajaran behavioral. Okey, apakah teori pengajaran behavioral? Teori pengajaran behavioral ini diasaskan oleh B.F. Skinner. B.F. Skinner sekitar tahun 1904 sehingga 1990. Jadi, apa yang ditegaskan dalam teori ini? Baik, teori ini menekankan tentang tingkah laku manusia. Dalam nama teori ini pun behavioral, maknanya teori ini menekankan tentang tingkah laku manusia. Dan juga teori ini menekankan tentang peneguhan positif dan peneguhan negatif. Maksudnya apa? Peneguhan positif ini adalah peneguhan yang menentukan tingkah laku positif dengan maklum balas yang positif. Maksudnya kita memberikan tingkah laku positif yang akan menghasilkan maklum balas yang positif. Guru-guru memberikan satu tingkah laku yang positif kepada murid-murid, dan murid-murid akan memberikan respon ataupun maklum balas kepada guru-guru dalam keadaan positif juga. Okey, itu peneguhan positif. Apa pula peneguhan negatif? Okey, peneguhan negatif ini pula peneguhan yang memberi kesan yang tidak menyenangkan seseorang individu. Contohnya kita guru memberikan satu peneguhan negatif kepada murid-murid. Contohnya kita marah murid dalam kelas. Kita memberikan satu bad vibes negatif dalam kelas. Bila kita memberikan satu energi negatif dalam kelas, maknanya murid-murid akan memberikan kesan negatif kepada murid-murid. Itu yang kita tidak mahu dalam pembelajaran yang kita lakukan dalam kelas. Okay, dalam teori pengajaran behavioral ini, teori ini memberikan dua model pengajaran yang berasaskan teori pelaziman klasik. Maknanya teori pelaziman klasik ini maksudnya menerusi hukuman dan ganjaran. Maksudnya macam itulah lebih kurang. Kita berikan satu ganjaran kepada murid-murid sekiranya mereka melakukan tugasan yang baik, dan kita berikan hukuman kepada murid-murid sekiranya dia tidak melaksanakan tanggungjawab yang sepatutnya dia lakukan. Okey, itu teori pelaziman klasik. Okay. Dan model pengajaran behavioral yang diketegakkan yang pertama ialah pembelajaran langsung. Pembelajaran langsung ini merupakan strategi yang berarahkan guru. Maksudnya apa? Pengajaran langsung ini strategi yang berarahkan guru, bermaksud guru akan menyampaikan isi pengajaran kepada murid-murid. Maknanya secara straightforward lah. Guru-guru memberikan pengajaran, memberikan penerangan tentang sesuatu topik di dalam kelas. Okey. Itu adalah pembelajaran langsung. Dan pembelajaran mastery pula, yang merupakan model pengajaran yang kedua, merupakan isi pembelajaran yang disusun secara mudah kepada kompleks. Maksudnya apa? Maksudnya murid-murid diberikan tugasan secara individu. Maknanya guru-guru memberikan bahan kepada murid-murid daripada topik-topik yang telah diajarkan. Okay, jadi apabila murid-murid diberikan latihan secara individu, maka murid-murid dapat belajar mengikut kadar masing-masing. Maknanya dia nak kata self-learning, lebih kurang self-learning, tapi dia memberikan satu pengajaran kepada murid-murid mengikut kadar masing-masing. Okey, seterusnya apabila dia dah belajar mengikut kadar masing-masing, murid-murid ini akan diuji dengan pelbagai ujian. Contoh dalam sekolah kita ada periksa kan.
kita ada peperiksaan PK1, kita ada, kalau UPSR kita ada ujian percubaan. Okey, itu untuk ujian-ujian ni untuk melihat sejauh mana kefahaman murid-murid tentang pembelajaran yang diberikan. Sekiranya murid-murid gagal, dia akan diberikan percubaan seterusnya untuk memberikan pemahaman yang lebih jitu, maknanya untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada murid-murid tentang sesuatu topik. Dan pembelajaran masteri ini berasaskan andaian bahawa setiap murid berupaya menguasai kemahiran-kemahiran yang penting yang ada dalam kurikulum. Oleh itu, setiap guru, kita sebagai guru, mesti bertanggungjawab untuk merealisasikan andaian yang murid-murid tadi itu mampu menguasai kemahiran-kemahiran yang terkandung dalam kurikulum tadi. Saya akan membincangkan model pengajaran bagi model behavioral Skinner serta memberi contoh bagaimana ia boleh dilaksanakan dalam bidang pengajaran. Okey, saya akan membincangkan strength and weakness bagi Skinner. Okay, yang pertama, guru memberikan penghargaan ataupun nilai tinggi sehingga pelajar akan lebih rajin. Pembelajaran berlaku apabila rangsangan diberikan. Okay, dekat sini, pembelajaran menjadi pasif tanpa rangsangan dan pembelajaran tak akan berlaku secara konsisten. Suatu tingkah laku dan ditambah bersama peneguhan akan menghasilkan gerak balas yang positif. Pelajar menjadi lebih berusaha semasa dalam kelas dan bersungguh-sungguh ketika melakukan aktiviti. Maksudnya sini, guru memberi penghargaan, memberi kata-kata semangat, memberi kata-kata pujian. Okay? Bila ada rangsangan daripada luar macam tu, jadi pelajar ni menjadi lebih semangat, jadi lebih rajin, menjadi lebih berusaha kerana dia inginkan penghargaan daripada guru tersebut. So, pihak guru kena rajin memberikan kata-kata positif lah buat pelajar. Okay, yang kedua, murid berupaya menguasai pembelajaran bila benar-benar memahami pembelajaran yang lepas. Kat sini, maksudnya pada awalnya murid tersebut dia mendapat penghargaan daripada para guru. Okay, bila dia dah mendapat penghargaan daripada guru, maksud dari situ dia menjadi lebih rajin dengan memahami konsep yang dinyatakan. Bila dah faham konsep, so the next class dia dah boleh faham lah konsep yang seterusnya, sebab pada awal ni konsep permulaan tu dia dah faham. Jadi senang dan mudah untuk dia bagi memahami the next class, okay, the next topic, the next concept. Okay, yang seterusnya hari ini kita akan membincangkan berkaitan dengan weakness. Okay, yang pertama, belajar hanyalah terjadi secara automatik dan penentuan peribadi diambil kira. Okay, dekat sini pelajar bertindak hanya kerana rangsangan daripada luar, seperti mendapat hadiah bila ujian cemerlang. So, sekiranya tiada rangsangan daripada luar, pelajar tu takkan berusaha, okay? Takkan dapat apa-apa ganjaran. Pelajar tu sendiri, dia hanya ingin belajar kerana ingin mendapatkan sesuatu pujian ataupun kata-kata positif daripada para guru. Sekiranya tiada sebarang bentuk penghargaan, maka pelajar tersebut dia tak akan merasa ingin belajar. Okey, yang kedua, sistem pengajaran lebih kepada penerangan yang berpusatkan guru. Okay, dekat sini konsep Skinner ni dia lebih kepada guru yang memberi ilmu, tiada penglibatan murid secara khususnya
murid hanya duduk menghafal serta mengingat dan merekodkan apa yang dikatakan oleh guru. So tiada pembelajaran aktif di sini. Jadi itulah yang kita boleh katakan bagi model pengajaran Skinner berkaitan dengan kekuatan serta kelemahan bagi pengajaran ini. Saya akan menerangkan mengenai opportunities dalam teori behaviorisme Skinner. Opportunities bermaksud peluang. Jadi, apakah peluang ataupun idea baru yang boleh kita ambil melalui teori behaviorisme Skinner ini? Melalui teori behaviorisme Skinner, sesuatu yang dilakukan berulang-ulang akan menjadi kelaziman bagi individu. Hal ini kerana latihan dan pengulangan sangat penting di dalam teori ini. Di sini murid boleh mengambil peluang dan sentiasa membuat latihan dan sentiasa membuat pengulangan semula pembelajaran yang lepas supaya murid mendapat lebih memahami secara mendalam mengenai suatu pembelajaran. Murid juga boleh mengambil peluang ini untuk belajar secara bersungguh-sungguh. Sekiranya murid kurang memahami pembelajaran yang disampaikan oleh guru, murid boleh bertanya secara lebih mendalam kepada guru. Di sini guru boleh mengambil peluang untuk menjalinkan hubungan yang baik dengan murid dengan mengadakan mengadakan hubungan baik dengan murid dengan berkomunikasi dua hala. Di situ murid tidak akan rasa takut dan tidak akan rasa segan untuk bertanya dengan guru. Jadi di sini pembelajaran yang berkesan dan baik boleh terhasil. Saya akan menerangkan pula mengenai threat iaitu ancaman yang terdapat di dalam teori behaviorisme Skinner. Baik, yang pertama, masalah komunikasi antara guru dan murid. Guru dan murid perlu mempunyai kerjasama yang baik dalam memberi dan menerima ilmu. Sekiranya masalah komunikasi ini berlaku, maka sukarlah bagi sesuatu pembelajaran itu berjalan dengan lancar. Guru perlulah menyampaikan sesuatu ilmu ataupun menyampaikan pembelajaran dengan mengikut kefahaman murid. Yang kedua, wujudnya berbagai keadaan baharu dalam pengajaran guru dan pembelajaran murid pada hari ini. Ianya menjadi satu ancaman kepada guru kerana guru perlu mencari keadaan-keadaan atau bahan-bahan yang baru yang bersesuaian dengan murid pada hari ini. Contohnya seperti pembelajaran PA21. Guru-guru perlu mengkaji ataupun belajar kaedah-kaedah PA21 ini supaya apabila mereka mengaplikasikan kaedah-kaedah PA21 ini dalam kelas, pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga ialah murid sentiasa mengharapkan ganjaran daripada guru. Baik, di sini saya boleh bagi contohnya macam guru menanyakan soalan kepada murid dalam kelas. Okey, dan memberitahu kepada murid jika murid tersebut berjaya ataupun dapat menjawab soalan yang diberikan, ganjaran akan diberikan. Contoh kalau PA21 kita buat ganjaran reward, kan, reward chart ataupun memberi pensel ataupun buku. Okay, jadi murid ini ada murid yang tak tahu pun mereka akan angkat tangan sahaja sebab mereka nak reward tersebut, mereka nak ganjaran tersebut. Jadi situ sebenarnya pembelajaran tidak berjalan dengan baik. Pembelajaran yang berkesan tidak berjalan dengan baik kerana murid hanya mengharapkan ganjaran kepada guru sahaja. Okay. Jadi sekiranya murid tidak mendapat ganjaran yang diharapkan, jadi tingkah laku dan emosi mereka akan berubah.
Okay, daripada mood mereka nak belajar jadi tak mahu belajar. Okay, selagi tak dapat ganjaran daripada cikgu, mereka tak nak belajar. Okay, jadi di situ adalah ancaman kepada guru. Okay, jadi di situ guru perlu berfikir secara rasional, secara baik bagaimana nak atasi masalah-masalah begini. Rumusan atau kesimpulan yang terdapat di dalam teori behaviorisme ini ialah pertama, ianya memberi fokus terhadap tingkah laku yang ingin dilihat, diukur dan dinilai. Yang kedua, murid-murid akan sentiasa diberi pengukuhan sama ada secara positif atau negatif melalui proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Yang ketiga, guru dapat mengesan dan membaca setiap tingkah laku murid-murid melalui perlakuan murid terhadap persekitaran sama ada dengan kawan-kawan, guru-guru dan masyarakat. Dan yang ketiga juga, teori ini dapat mewujudkan hubungan dua hala antara guru dan murid dan sebaliknya sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran. Jadi sampai di sini sahaja dahulu penerangan kami mengenai teori behaviorisme ini. Sekian, terima kasih.